Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, ayanda yang berbahagia, yang berhormat, Ustaz Datuk Idris Ahmad, Ahli Parlimen Bagan Serai, kampung saya sebenarnya, merangkap naib Presiden PAS, yang berbahagia, yang berhormat kekanda saya Ustaz Ahmad Tarmizi bin Sulaiman, Ahli Parlimen Sikh, yang saya kasihi dan hormati, yang berbahagia Ustaz Haji Azhar bin Yahya, Usuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, sahabat saya Saudara Muaz Omar, Ketua Hal Ehwal Politik Palestine Culture Organisation Malaysia, PICOM. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada PAS kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi beberapa perkara penting yang sememangnya berkait rapat dengan apa yang kita sedang bicarakan pada malam ini, memperingati 1 tahun Jihad Taufan Al-Aqsa. Walaupun isu yang ingin saya bagikan ini berlaku di tanah air kita, tapi isi dan intipati masalah berkait rapat dengan apa yang sedang berlaku di Gaza. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, saya sedang digantung 6 bulan daripada terlibat dalam apa-apa urusan mesyuarat di Dewan Rakyat. Kenapa? Kerana saya terlampau banyak cakap sangat berkenaan dengan penjualan saham MAHB kepada satu dana yang dipanggil GIP yang dimiliki sepenuhnya kini oleh BlackRock, batu hitam. Tuan-tuan dan puan, pejabat hak asasi manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menggariskan antara pelaku penyumbang kepada pembunuhan beramai-ramai saudara mara kita di Gaza adalah syarikat-syarikat, antaranya adalah BlackRock itu sendiri. Israel sebagai sebuah negara sebenarnya tak kuat mana pun. Israel sepanjang mereka wujud secara haram sebenarnya kekal selamat kerana mendapat sokongan dan dukungan daripada negara-negara besar, khususnya negara-negara yang kita sebut sebagai anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu negara-negara veto, kuasa veto. Siapa? Ada 5, bukan? Amerika, Britain, China, Rusia, Perancis.
Dan kalau kita ingin bawa balik sejarah tertubuhnya negara haram Israel daripada deklarasi Balfour, Israel ini wujud dengan sokongan kuat daripada kedua-dua kuasa veto yang masih lagi berpengaruh dalam PBB, iaitu Amerika dan Britain. Pada ketika ini, setelah hampir setahun pembunuhan beramai-ramai, genosid berlaku di Gaza, antara 5 negara veto ini, 3 daripadanya telah pun mengambil pendirian yang berbeza daripada biasa, yang kuat mempertahankan Palestin, China dan Rusia. Perancis yang kebiasaannya masih mengambil jalan yang sama seperti Amerika dan Britain, kini telah pun mengubah pendirian mereka kerana tidak boleh menerima apa yang berlaku di Gaza ketika ini. Maka tinggallah 2 negara mak saleh ni, iaitu Amerika dan Britain, yang masih lagi mengizinkan dana-dana daripada kerajaan mereka sendiri, syarikat-syarikat mereka sendiri, syarikat-syarikat bank, syarikat-syarikat senjata untuk disalurkan kepada Israel laknatullah, seterusnya digunakan ke semua sumber-sumber ini untuk membunuh umat Islam di Gaza. Dan kini bukan sahaja di Gaza, tapi juga di Iran, di Lebanon, dan mungkin juga selepas ini di Syria, di Mesir, kerana impian Israel itu adalah wilayah yang cukup besar yang dipanggil Greater Israel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesemua apa yang saya bincangkan tadi bukan benda yang baru untuk kita memahami Israel ini. Talian hayatnya sebenarnya bergantung penuh kepada sokongan dan dokongan negara-negara veto yang saya sebut tadi. Dan negara-negara veto ini tadi bergantung penuh dengan kekuatan ekonomi dan kewangan daripada syarikat-syarikat besar seperti BlackRock. Jadi tuan-tuan, BlackRock ini adalah sebuah syarikat pengurusan aset. Apa maksud pengurusan aset? Dia macam bank, tapi bukan macam bank CIMB, Maybank, bukan. Dia macam sebuah syarikat yang melabur dan memiliki pegangan dalam semua sektor dalam dunia ni. Makanan, ketenteraan, alam sekitar, kereta, rumah, apa saja barang-barang yang manusia perlukan, BlackRock ada saham dalamnya. Jadi banyak alasan-alasan yang kita dengar dalam Dewan Rakyat. Semalam saya dengar Yang Berhormat Sheikh Ustaz Tamizi berbalas hujah dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau sekali lagi mengulangi hujah yang sama. Oh, kita tak boleh elak, BlackRock ni ada di semua tempat di negara kita, termasuklah di negeri-negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional. Di Kulim ada, di Kelantan ada, di Terengganu ada, di Perlis ada. Jadi PMX sentiasa bagi alasan sebegitu. Tapi saya nak bagi tahu kepada hadirin sekalian, itu hujah yang lemah, hujah yang tidak bertanggungjawab. Dalam soal beliau membandingkan saham-saham yang dimiliki BlackRock di seluruh negara yang ada pada hari ini,
berbanding dengan ketimbang, saya guna istilah pula, ketimbang MAHB. Kerana saya katakan tadi, BlackRock dan beberapa lagi syarikat pengurusan aset seperti State Street, Vanguard, dan juga dana-dana pelaburan bank, pelaburan seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, dan macam-macam lagi yang ada di Wall Street, New York, di City of London, UK. Ini semua memang milik Yahudi belaka. Toke-toke dia adalah Yahudi belaka. Termasuklah CEO BlackRock, Larry Fink, Yahudi belaka. Jadi tuan-tuan, dalam dunia kita pada hari ini, kita duduk dalam sebuah sistem yang dipanggil kapitalisme. Dan kita umat Islam tak boleh lagi daripada mereka ni. Sebabnya mereka yang menjuarai ekonomi dunia. Jadi sebab itulah di seluruh dunia, termasuklah negara kita, dalam banyak syarikat-syarikat tempatan sekalipun, BlackRock ada pegangan tapi sangat kecil, 3%, 2%, 1%. Ya, paling banyak saya tengok 5%. Tapi kerajaan Madani nak buat pada hari ini, tuan-tuan, dia bukan nak bagi 2%, 3%, bukan 5%. Saham MHB ini kepada BlackRock, dia nak bagi berapa? 30%. Dalam dunia korporat, tuan-tuan, pemilikan saham dengan jumlah sebesar 30% bukan bermakna memegang saham yang disebut minoriti ataupun kecil. 30% adalah tanda ataupun indikator pemegang saham substantial. Bermakna apa? Bermakna mana-mana orang, individu ataupun syarikat yang memiliki pegangan sebanyak 30% atau lebih, maka individu atau entiti itu
Tengok tanah di sekeliling lapangan terbang tu, di Sepang tu, di Subang, di Bayan Lepas, di Kuching, di Kota Kinabalu, dan di seluruh negara. Jadi aset MHB ni bukan lapangan terbang itu saja, tapi tanah-tanah yang dimiliki mereka juga. Itu yang kerajaan ini nak sangat. Ini yang DAP nak sangat. Jadi tuan-tuan, yang kena paksa jual saham ini ialah PNB dan KWAP. Siapa pencarum majoriti dalam dua badan entiti ini kalau bukan orang Islam dan orang Melayu, betul? Tapi sebabkan nak sangat jual pada GIP BlackRock, sebabkan Anwar adalah Perdana Menteri, Anwar adalah Menteri Kewangan, faham-faham je lah, dia akan tekanlah PNB, KWAP untuk dipaksa beli ataupun jual pada harga yang murah sebegini. Walhal kita semua yang ada caruman dalam PNB ke dalam KWAP untuk pejabat awam, guru-guru dan sebagainya, itu adalah harga yang rendah untuk kita terima penjualan saham tersebut. Dan bila mana KWSP dia nak swastakan, dah swastakan pun MHB ni, dia nak beli saham PNB dan KWAP dan MHB ni, guna duit siapa tuan-tuan? Guna duit siapa tuan-tuan? Kalau bukan duit caluman kita semua, KWSP, pekerja-pekerja Malaysia yang kerja di sektor swasta. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dua hujah inilah, satu hujah moral, hujah akhlak, hujah prinsip yang kita sanggup korbankan aset kita kepada entiti yang pro-Zionis yang membunuh rakyat di Gaza, dan ketimbang juga mengambil kira harga yang murah dipaksa jual PNB, KWAP kepada Khazanah dan KWSP untuk dijual semula pada GIP dan BlackRock. Dua hujah ini bagi saya cukup untuk kita melayakkan kerajaan Madani sebagai pengkhianat pada umat Islam dan orang Melayu di Malaysia. Kerana atas dasar itulah saya bising daripada bulan 3, tiap-tiap hari ada peluang saya berbahas dalam Dewan Rakyat. Sidang sebelum ini saya tak pernah tinggal isu ini, sampailah mereka tak tahan buat usul gantung ahli parlimen macam 6 bulan supaya saya tak boleh bercakap dalam sidang Dewan Rakyat Belanjawan pada bulan ini. Kalau saya dalam Dewan Rakyat pada ketika ini tuan-tuan, masak kerajaan ni, sebab saya akan londehkan lebih banyak perkara dalam Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan, kalau sahabat-sahabat kita berjuang di medan jihad di Gaza dengan pistol, dengan darah, dengan kudrat, kita di Malaysia perlu berjuang di sini untuk menyelamatkan entiti MHB, menyelamatkan orang-orang Melayu dan Islam daripada dijual negara dengan murah kepada entiti asing yang membawa mudarat kepada kedaulatan negara. Setuju? Sebenarnya kalau ikut hati saya, kita perlu turun ke jalanan untuk buat protes terhadap penjualan saham MHB ini. Saya dah rayu banyak dah. Saya minta PAC panggil Khazanah KWSP. Saya jumpa Tengku Razali Hamzah. Saya kata kat Tengku Kuli, kami dah draft petition pada Majlis Raja-Raja. Boleh tak Ku tolong hantar pada Raja-Raja Melayu kita? Kuli jawab, insyaAllah beliau pertimbangkan. Saya dah ikhtiar sehabis baik tuan-tuan. Saya korbankan 6 bulan saya dalam Dewan Rakyat, dan rakan-rakan ahli parlimen membantu kami berhujah dalam Dewan Rakyat. Kita gunakan semua saluran-saluran perundangan dan demokrasi yang ada. Tapi di mana rakan-rakan saya kata dalam parlimen, ini kerajaan lembu kenyang.
pandai berlakon depan rakyat, menjulang Palestin, belakang rakyat dialah yang lari mahu bersekongkol dengan entiti pro-Zionis. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap dengan sedikit pencerahan yang saya berikan pada malam ini, sebarkan pada anak-anak kita, saudara mara, jiran, tetangga, rakan sepejabat, kita perlu bangkit dan tolak penjualan saham MHB kepada JIB BlackRock dengan menyatakan bantahan keras kita kepada PNB dan KWAP yang masing-masing memegang 7% lagi saham MHB. Selagi mana PNB dan KWAP tidak menjual pegangan mereka ini kepada Khazanah dan KWSP, selagi itulah BlackRock tidak akan ada cengkaman ke atas 39 buah lapangan terbang kita. Jadi orang-orang Melayu, orang-orang Islam wajib protes benda ini secara terbuka kepada entiti-entiti yang saya katakan tadi, PNB dan KWAP. Ini penting terakhir kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, saya harap kalau ada masa lebih panjang, saya boleh bagi lecture lagi sejam tentang geopolitik. Kenapa BlackRock ni nak sangat lapangan terbang kita? Dia bukan nak lapangan terbang kita saja, dia nak juga pelabuhan-pelabuhan kita. Kenapa semua ini dibuat, tuan-tuan? Kerana mereka nak siap siaga melawan China di Laut Cina Selatan. Perang yang boleh meletus di rantau kita memerlukan kawalan logistik dan aset-aset strategik di rantau kita. Memandangkan Malaysia adalah penjaga Selat Melaka, selat yang tersibuk di Asia selain daripada Suez, maka mereka perlukan kedudukan yang strategik untuk meletakkan aset ketenteraan mereka, sama ada kapal terbang, kapal perang, untuk mereka kepung China kalau mana ada keperluan perang meletus di rantau kita. Ini jangka masa panjang, bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Tapi strategi dia bermula dengan memiliki pegangan dalam entiti logistik pengangkutan di Malaysia. Boleh nampak, tuan-tuan? Alhamdulillah. Kalau tahu dan nampak, kita wajib tolak kerajaan Madani, kerana kerajaan ini memang menggadaikan kedaulatan negara kita kepada entiti asing yang saya sebutkan tadi. Jadi insyaAllah, semoga tuan-tuan dan puan menerima pencerahan ini, dan semoga kita kekal istiqamah menyokong Perikatan Nasional untuk menyemak imbang kerajaan yang ada pada hari ini, dan semoga kemenangan milik umat Islam di Gaza, di Palestin dan di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!